wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat kita meneruskan kajian kita tadabbur hadis mingguan. Jadi hari ini saya pilih hadis yang nombor dia 33. Tajuk dia malu. Baik. Jadi kalau nak dapatkan ni, saya dah bagi PDF dalam info Kuala Kansar ada. Yang tu. Baik. Kita bacakan hadis ni dahulu. Boleh ikut yang dalam Zoom boleh ikut. Haddatsana Abdullah ibnu Muhammad al-Ju'fi qala haddatsana Abu Amir al-Aqdi qala haddatsana Sulaiman bin Bilal an Abdullah bin Dinar an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah wal haya'u syu'batun minal iman. Jadi haddatsana ni apa? Ceritakan. Telah menceritakan kepada kami siapa? Abdullah bin Muhammad. Jadi Abdullah bin Muhammad al-Ju'fi telah menceritakan kepada kami, dia berkata haddatsana Abu Amir. Jadi Abdullah dia kata dia dapat cerita daripada Abu Amir. Abu Amir cerita kat dia. Kemudian Abu Amir pula kata dia dapat cerita daripada Sulaiman bin Bilal. Ini semua adalah perawi-perawi hadis. Jadi bila sebut ni nama-nama perawi, peringkat-peringkat rawi ni. Kemudian an Abdullah bin Dinar, daripada Abdullah bin Dinar. Jadi Sulaiman bin Bilal didengar pula daripada Abdullah bin Dinar. Kemudian terus an Abi Saleh, daripada Abi Saleh. Kemudian Abi Saleh ni dapat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi perawi yang pertama yang sampaikan hadis ni siapa? Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah dapat mendengar daripada Nabi. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, al-imanu, iman itu bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu adalah ada bid'un. Bid'un ni satu nilai. Nilai bid'un ni tak lebih daripada 10, tak kurang daripada 3. Itu bid'un. Jadi bid'un, kalau dalam bahasa Arab ada perkataan bid'i ke bid'un ni, dia 3 hingga 9 nilai dia. Ada tak dalam Quran sebut bid'un ni? Surah apa? Saya rasa cuba cari. Fi bid'i sini, surah apa tu? Yusuf. Kan? Cari dulu. Siapa dapat? Yang dalam Zoom dah dapat dah? Surah apa ada tu? Ni kalau kat wing. Surah nombor
30. Kan? Ada tak? Ayat 4. Surah Rom. Kan? Dalam surah Rom, surah 30, ayat yang keempat dia, Allah kata apa? Fi bid'i bid'i sinin. Mana apa? Dalam. Fi ni dalam lah. Dalam. Allah kata Rom ni akan, tengok ni, Allah kata ghulibatir Rom, kan, dalam surah ni. Saya tak share sekejap. Alif lam ra, ini perkataan bid'i ni kita nak tengok. Alif lam mim ghulibatir Rom. Rom telah dikalahkan. Ketika ini umat Islam kat Madinah sedih dengar, sebab inilah satu-satunya juga yang paling hampir dengan mereka yang agamanya agama yang dibawa oleh Rasul. Agama dari langit, kan, yang ada wahyu. Majusi tak ada wahyu, itu agama buatan sendiri, akal sendiri. Sedangkan kurang-kurangnya orang Nasrani ni dekatlah juga dengan orang Islam sebab ada Nabi. Kan, mulalah berbanding dengan agama yang guna akal sendiri ni, sembah api tu, kan. Jadi sebab tu orang Islam ni rasa kecewa apa Rom ni apa dia punya agama? Kristian. Nabi Isa lah. Cumanya telah sedikit sudah terseleweng lah daripada ajaran asal. Namun dari sudut kemuliaan berbanding dengan Parsi tu, Majusi, sembah api tu, mana lagi mulia? Pastilah Nasrani lebih mulia. Kan? Jadi ghulibatir Rom fi adnal ard, di sebuah tempat tanah yang rendah di bumi, di muka bumi ni. Wa hum min ba'di ghalabihim saya ghalibun, dan mereka nanti sesudah kekalahan mereka ini kelak mereka akan menang. Rom akan menang bila Allah kata fi bid'in sinin. Jadi lepas kalah Rom ni nanti dalam berapa? 3 tahun hingga 9 tahun nanti Rom akan menang. Itu maksudnya dalam ni. Betul tak lepas tu? Benar apa yang Quran sebutkan. Dalam lebih kurang 7-8 tahun kemudian Rom mengalahkan balik. Rom menang. Jadi itu Allah janjikan ni kemenangan yang bila Quran sebut maknanya benda tu akan berlaku secara realitinya. Baik, jadi ni masuk bid'i ni 3 hingga 9, tak lebih daripada jumlah itu. 3 hingga 9. Jadi tak kurang 3, tak lebih 9. Banyak bahasa Arab ni antaranya perkataan-perkataan macam ni. Angka-angka gini. Ingatlah bila sebut bid'i ni nilai 3 hingga 9. Baik, tengok pada hadis tadi balik. Jadi al-imanu bid'un. Iman ni 3 hingga 9. Kemudian wasitun. Situn maknanya? Situn ni maknanya 60. Jadi bid'un wa situn. Jadi kita kata macam ni lah, 60 dan maknanya campur dengan berapa? 3 hingga ada 9. Sama ada maknanya iman ni termasuk dalam 63, 64, 65, 66 sampai 69 cabang. Faham? Ada hadis lain bid'un wa sab'un. Hadis lain wa, ada hadis lain wa sab'un maknanya sab'un syu'bah. Maknanya 70 campur dengan 3 hingga 9. Maknanya 73 atau hinggalah 79 cabang. Jadi ada sebanyak itulah cabang-cabang iman. Kemudian wal haya'u. Jadi syu'bah ni maknanya apa? Syu'bah maknanya cabang. Cabang. Jadi iman itu terdapat 63 hingga 69 cabang. Dalam hadis lain iman itu terdapat 73 hingga 79 cabang. Wal haya'u, sedangkan haya' apa? Malu. Al haya'u adalah maksudnya malu. Syu'batu minal
iman. Salah satu cabang daripada cabang-cabang keimanan. Okey. Ini dalam Sahih Al-Bukhari nombor 9. Baik, inilah hadis yang kita nak lihat sedikit. Jadi ulasan kalimah bid'in. Dia bid' itu menunjukkan di antara 3 hingga 9. Iman itu disebut juga lebih daripada 70 cabang. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini dalam jalur yang lain daripada Abu Hurairah juga. Dibacakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah wal haya'u syu'batun minal iman. Di iman itu terdapat lebih daripada 70 cabang sampai 79 tu. Dan malu itu adalah salah satu daripada cabang iman. Tapi tak dinyatakan tahap yang mana. Namun ada disebutkan cabang satu iman ni apa? Iman yang nombor 1 iaitu kalimah la ilaha, iaitu mentauhidkan Allah. La ilaha illallah. Ni yang cabang yang pertama, yang paling tinggi. Dan yang terakhir, kalau iman yang terakhir berapa kata-kata? 79 lah kita kata. Apa dia? Izalah, menyingkirkan halangan daripada jalan. Tu yang terakhir. Serendah selemah-lemah iman. Apa matan dia? Saya tak ingat. Kita kata bahasa Melayu lah. Menyingkirkan duri ataupun halangan lah di jalan. Halangan dekat jalan. Jadi tengok ada pokok tumbang ke, ada duri ke, paku ke, ambil tu, alihkan. Itu adalah paling cabang terakhir daripada iman. Baik. Seterusnya kebaikan sifat malu. Kebaikan sifat malu bukanlah ajaran yang baru dibawa oleh Nabi SAW. Ia sudah pun dikenali pada zaman para rasul yang terdahulu. Justru ia adalah tabiat yang Allah Jalla wa'ala sediakan dalam diri setiap manusia. Daripada Ibnu Mas'ud katanya Rasulullah SAW bersabda, hadis dibacakan, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Sesungguhnya di antara apa yang manusia temui daripada ucapan para nabi terdahulu adalah iza lam tastahi, apabila engkau tidak ada malu, maka buatlah apa yang engkau suka. Ini maknanya semua para nabi, antara ucapan yang dia selalu sebut pada manusia, umat dia, perkataan ni, iza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak malu, maka buatlah apa yang kamu suka, tak payahlah taat kepada arahan aku. Jadi malu bermaksud apa asal dia? Perkataan haya, kehidupan, hidup. Dan juga penghormatan, kehormatan. Al-haya ni daripada perkataan al-haya, maksudnya kehidupan, kehormatan juga maksud dia. Jadi ini memang adalah satu perkara yang Allah jadikan pada manusia. Allah memuliakan
kita ni berbanding dengan makhluk lain kelebihan. Allah berikan kita kehidupan yang istimewa, dan bahkan Allah banyak puji kepada ciptaan manusia ni. Walaqad karramna bani Adam, Allah sebut kami telah muliakan anak Adam. Sebab itu kita tidak boleh membiarkan diri kita sama dengan binatang lah. Kan? Sebab apa? Memang tidak ada sifat tersebut pada binatang, tak perlu ada pun. Tapi pada manusia itu adalah hayat ni, daripada perkataan ni lah, kehidupan ataupun maksudnya kehormatan. Dan Allah sebut dalam Quran juga, dalam surah 2 ayat 26. Surah 2:26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Baik, jadi Allah sebut innallaha la yastahyi. Allah tidak malu. Allah tidak malu. Maksudnya Allah tak malu ke? Tak, Allah malu. Ada dalam hadis lain Allah malu bila apa? Hamba dia berdoa dengan menadah tangannya, lalu dia habis dengan tangan kosong kan? Allah malu kalau tak pergi hajat dia. Jadi ini maksudnya apa? Allah tak malu dengan kebenaran. Sebab tu lain ni maksud malu. Bukan malu macam kita faham. Kan? Ramai orang malu apa? Malu nak nyatakan kebenaran. Bila majoriti semua songsang, dia pun rasa malu juga. Kan hari ni kita pelik nak buat benda baik, malu. Tapi buat benda yang ni, kerana ramai buat, rasa tak ada apa-apa, tak ada segan silu. Dia terbalik. Yang satu malu yang paling utama, malu kepada Allah. Sebagaimana itu malu kepada melakukan perkara yang batil lah. Itu maksudnya malu. Dan malu tidak melakukan apa? Menegakkan kebenaran, tu rasa malu. Malu tidak menyatakan kebenaran, itu sepatutnya ada. Sebab itu Allah masukkan dalam ayat ini, Allah tak malu untuk buat perumpamaan. Ini adalah kebenaran. Nyatakan, walaupun kebenaran yang dipandang oleh remeh oleh orang. Manusia pandang apa dia? Kebenaran dia? Nyamuk je. Tak, itu tak perlu malu. Sebab itu maksudnya kita ni, kebenaran itu hari ini di mata orang amat remeh, amat hina. Bagi orang beriman apa? Itulah satu kemuliaan untuk dia. Dia tak malu untuk menyatakan hal tersebut. Jadi innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu untuk membuat satu perumpamaan untuk menyatakan kebenaran ini, walaupun perumpamaannya hanyalah apa? Berupa seekor nyamuk je. Nyamuk yang orang nampak macam tak ada nilai. Fa ammal ladzina amanu, itu bagi orang beriman apa? Fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Maka mereka yakin, mereka faham, mereka tahu, mereka sedar, mereka imani bahawasanya ini adalah kebenaran daripada Allah, daripada Tuhan mereka.
Dan mereka memandang tinggi hal ini. Wa ammal ladzina kafaru, sedangkan orang-orang yang ingkar, maka mereka akan kata, apa yang Allah nak buat ni? Dia meremehkan perumpamaan ini. Maza aradallahu bihadza masalah, ini buat apalah perumpamaan macam ni? Jadi inilah orang yang Allah sesatkan. Yudillu bihi katsira, dengan hal ini ada wujud dua kelompok manusia. Daripada satu hal yang sama, iaitu kebenaran, muncul manusia yang sesat dan muncul manusia yang dapat ikut tunjuk. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin, dan tidaklah yang sesat itu melainkan orang-orang yang fasik saja. Baik. Jadi malu yang kita masukkan adalah malu kepada siapa? Pertama, al-haya'u, jadi kepada Allah. Jadi billah dan lillah. Malu kepada Allah sendiri, dan malu juga kerana Allah. Ini nombor satu sebenarnya. Ramai manusia malu kat mana? Malu kat orang lain. Tapi dia tak malu dengan Tuhan dia. Betul tak? Dia malu kalau matematik dia gagal. Dia malu kalau bahasa Inggeris dia tak pandai. Semua cukup malu dia kalau SPM gagal kan. Tapi dia tak pernah malu bila dia tak faham kalam Allah. Jadi ni, sebab tu malu nombor satu. Maksud dia malu kepada kebenaran. Malulah kepada Allah yang mencipta kamu. Tu yang perlu ditekankan, pelajaran malu yang Nabi masukkan. Inilah dia. Sebab itulah tengok, cabang iman nombor satu apa? La ilaha illallah. Sifat malu bila apa? Pertama, manusia tak tauhidkan Allah kepada dalam hidup. Sedangkan Allah bagi dia rezeki, Allah bagi dia macam-macam, tapi dia apa? Lebih kepada ingat kepada apa? Makhluk yang lain contohnya. Sepatutnya dia rasa malu. Dia rasa malu. Sebab itu antara kata-kata sahabat, kata Umar, kata siapa? Abu Bakar. Abu Bakar kata apa? Satu kata-kata yang cukup. Dia kata ayyu sama'in tudhilluni wa ayyu ardin tuqilluni iza qultu fi kitabillah bi ghairi ilmin. Qultu qara'tu pun boleh. Aku baca ataupun aku mengatakan. Ini kata siapa? Umar Al-Khattab. Orang antara sifat mukmin yang paling tinggi ialah Nabi adalah orang yang paling pemalu. Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq kan ni. Kata-kata Abu Bakar. Jadi ke satu hari dia berjalan, dia lihat langit di bumi dan dia rasa malu. Bumi, langit mana yang aku nak junjung, bumi mana yang aku tak nak pijak. Apabila aku ni, hidup aku ni tak ada ilmu, dia kata. Bila aku berbicara tentang kitab Allah, baca kitab Allah, kan, mengaku Muslim, tapi apa? Tanpa ilmu daripada Allah pun, tak pedulikan pun. Hidup sekadar macam adat saja. Jadi ini Umar Al-Khattab merasa malu. Sebab itulah malu Abu Bakar dan ni malu kepada Allah. Ini hak yang paling utama. Hak yang paling besar juga adalah hak yang paling patut dijaga adalah hak Allah. Ya. Al-ardi. Bukan al-ardin je, ardin je.
Dia ni kalimah ni dia general. Sebab apa? Maksudnya kalau kita tak boleh buat ni, maknanya kita pergi cari bumi, langit dan bumi lain, pergi duduk kat situ. Ada tak? Tak ada. Semua Allah yang cipta. Tapi kamu tak malu ke duduk di bawah tempat yang Allah cipta ni, tapi tak pedulikan Allah contohnya. Itu maksud dia. Tak pedulikan ajaran Allah, kitab Allah ni tak ambil peduli. Yang lain dia ambil semua, rezeki Allah bagi semua dia ambil. Tapi kalau yang paling utama ni, dia tak ambil petunjuk Allah. Jadi ni patutnya manusia rasa malu. Baik. Sebab itu Allah juga dalam surah, Allah tak malu kepada kebenaran. Jadi jangan salah faham dengan pasal malu ni. Ramai orang malu contohnya ada perkara yang dia tak tahu. Contohnya malu nak tanya dalil hari ni. itu masalah tu. Dia ajar pula tak payah tanya. Kita berhak untuk tanya, jangan malu. Islam ni agama hujah. Agama dia berdiri di atas dalil, bukan sangkaan-sangkaan dan zon tak ada. Ada hujah. Jangan malu bertanya. Sebab tu Allah kata innallaha la yastahi minal haq. Allah tak malu kepada kebenaran. Tiba-tiba kita malu. Tak patutlah. Sebab tu tengok pada zaman Nabi, orang wanita bertanya kepada Nabi, kan? Tapi ada adab dalam bertanyanya. Cuba tengok dalam surah 33 ayat 51. Ni kita kata Allah ni tak malu, kan? 20 surah 2 ayat 26, surah 3 ayat 51. Betul. 53. Ayatnya agak panjang lah. Cerita tentang adab-adab masuk ke rumah. Tengok, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca ayat ni. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'zana lakum ila ta'am. إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. Jadi Allah kata ni pesanan kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Sebab apa? Orang beriman ni dia Nabi ni satu, mereka sentiasa nak berdampingan dengan Nabi, kan?
Pantangnya Nabi ni ada, mereka nak bersama berlama-lama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, la tadkhulu buyutan nabi. Ini adab Allah ajar. Janganlah kamu masuk rumah Nabi illa ay yu'zana lakum, melainkan jika diizinkan. Dahulunya mereka nak tanya apa-apa je kat Nabi ni, dia anggap macam orang kata boleh masuk begitu je lah, sebab Nabi ni milik bersama kami semua, beriman. Illa ay yu'zana lakum, melainkan diizinkan untuk kamu. Untuk apa? Ila ta'am, untuk makan. Ghairu nadhirin, tanpa menunggu-nunggulah. Menunggu depan rumah, nak tunggu panggil makan, tak ada. Bila panggil Nabi yang panggil, baru datanglah. Ini dia orang berkumun juga. Apa dia? Inah. Walakin iza du'itum. Tetapi masa kamu diajak, barulah. Ini dia tunggu bekas. Dengan tunggu-tunggu bila. Fadkhulu fa iza ta'imtum, maka masuklah bila kamu diajak untuk makan. Fantashiru, lalu kemudian setelah selesai pergilah, beredarlah. Wala musta'nisina li hadis, janganlah apa ni? Musta'nisin ni kata berbual-bual. Janganlah tiba nak berbual-bual pula lagi. Inna zalikum kana yu'zin nabi. Nabi ni dia tak pernah bagi tahu. Selama yang berlaku ni Nabi sabar je, sebab Nabi sangat fahamlah kan. Tapi Allah yang mewakili Nabi yang cakap dalam ayat ni sebagai wahyu. Allah turunkan wahyu ni kerana apa? Untuk menyatakan isi hati Nabi, perasaan Nabi ni pada masa tu. Hebatnya. Jadi inna zalikum kana yuzin nabi, perbuatan kamu ni semua menyakiti Nabi. Nabi rasa tak selesa sebenarnya, tapi Nabi tak pernah beritahu. Fayastahyi minkum, dan dia malu kepada kamu. Bahkan Nabi malu nak tegur dan sebagainya. Wallahu la yastahyi minal haq, tapi Allah tak malu bila benda salah tegur. Nampak tak? Itu jaga sikap orang beriman. Bila apa-apa saja kena buat apa? Tegur. Bukan malu dalam perkara yang bukan kebenaran. Wa iza sa'altumuhunna, apabila sa'altumuhunna, kamu nak bertanya mereka ni sesuatu, mata'an ni untuk sesuatu hal lah, apa perkara-perkara dalam kehidupan nak minta, nak tanya kepada isteri-isteri Nabi. Jadi boleh tak tanya kat isteri-isteri Nabi ni? Dibenarkan ke tak? Dibenarkan. Antaranya Aisyah selalu ditanya, Zainab selalu ditanya, Maimunah. Isteri Nabi ni menjadi tempat pertanyaan para sahabat. Bila Nabi tak ada, contohnya mereka nak tanya, kadang-kadang datang rumah Nabi, dia tanya apa Nabi buat kan, sebab mereka ni hidup dengan Nabi, banyak rahsia yang mereka tahu yang untuk diamalkan sunnah dalam kehidupan. Jadi fas'aluhunna, maka bertanyalah mereka min warail hijab, dari sebalik tirai, tak boleh tanya direct gitu. Itulah yang sepatutnya adab-adab ni. Apa dia? Mengajar malu tak? Ayat ni mengajar adab malu dan apa itu malu, semua ada dalam ayat ni. Jadi itu seharusnya bagi wanita. Sebab tu ada ulama yang cakap apa, untuk perempuan nak mengajar ni macam mana, sepatutnya ada yang tak setuju kan, tentang secara apa, semua boleh melihat lah kan, menjadi fitnah pada wanita lah. Sedangkan isteri Nabi di sebalik tirai, di sebalik hijab. Maknanya apa, untuk kalau perempuan sama perempuan tak apalah, buatlah majlis masing-masing punya. Tapi untuk mewakili perempuan nak cakap depan lelaki yang bukan haram ni kan, sepatutnya dibenci oleh para ulama hal ni. Dibenci. Izalikum athhar, kerana apa? Ini lebih, nampak ni, sebab nak jaga hati manusia. Kita ni hati kan ada macam-macam. Sebaik mana pun, kopiah macam mana pun, tiba-tiba ada ustazah bercakap, ustazah tu cantik pula contoh. Apa jadi kak? Ada tak hati-hati yang mendengar tu konon-kononnya kan? Ni jadi fitnah kepada manusia. Nak jaga hati orang-orang, walaupun ni cerita pasal orang kafir kan, orang beriman. Orang beriman ni, orang kafir memanglah hati jahat. Orang beriman pun apa, nak jaga hati orang beriman tu. Syaitan ni sentiasa ada kan. Jadi zalikum athharu liqulubikum wa qulubihin, itu lebih menjaga, membersihkan hati-hati kamu dan hati-hati mereka para isteri Nabi. Wa ma kana lakum an tu'zu Rasulullah, dan tidaklah patut bagi kamu
menyakiti Rasulullah. Wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada, dan tidak juga patut, tidak layak, kamu tak boleh, ni larangan, menikahi isteri Nabi setelah Nabi wafat sampai bila-bila pun. Sebab apa? Mereka ni ummul mukminin, mereka ibu kepada orang-orang beriman, ibu kita semuanya. Jadi tak boleh ya kahwin dengan ibu sendiri. Itu umpama dia. Inna zalikum kana indallahi azima. Sesungguhnya demikian ini di sisi Allah adalah amat besar. Inilah yang patut kita fahami. Ayat ni mengajar kita apa? Malu. Yang utama adalah malu kepada Allah. Kemudian malu kepada apa? Rasul. Rasulullah lah, 3 lah sebenarnya. Malu kepada Rasul. Rasulullah. Allah. Ini surah 33 ayat 53, sama juga. Dalam ayat ni juga Allah nyatakan kepada dia dan Rasul. Jadi malulah kepada Nabi. Apabila apa? Nabi cakap, tanda tak malu kat Nabi macam mana? Nabi beritahu sekian-sekian, tiba-tiba kita kata, kita pula ambil yang lain pula. Maknanya dia malu tak dengan Nabi? Dia rasa malu tak? Tak rasa malu langsung. Itu terbalik. Dia tak utamakan Nabi, dia belakangkan apa yang Nabi ajarkan. Ini tanda dia tak malu kepada Allah dan Rasul. Baik, balik pada hadis tadi. Jadi pemikiran bahaya yang sedang menguasai ahli dunia hari ini ialah usaha mengikis sifat malu dalam diri manusia melalui pelbagai cara. Antaranya melalui pergaulan bebas. Pergaulan bebas, pendedahan aurat dan percakapan lucah. Ini punca kepada hilangnya sifat malu. Sebab penyakit ni ada 2. Penyakit manusia ada 2. Dalam surah Baqarah ayat ayat berapa? 8. Minas ma yaqulu amanna bil. Ayat 10. Fi qulubihim maradun fazadahum. Ayat 10 kan? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Surah 2 ayat 10. Maksud sakit ni, penyakit ni ada 2. Satu apa? Syubhat. Yang kedua, syahwat. Syahwat. Kedua-dua ni berkaitan dengan ni, penyakit hati ya. Syubhat ni dekat mana? Dia lebih kepada akal. Dan ini kepada nafsu. Dan kedua-dua ni bermain peranan kepada apa ni? Memandu hati ya. Hati kita ditunggang oleh 2 ni. Hati manusia ni dia pemandu dia, ditunggang oleh ni ya. 2 ni. Jadi akal ni apa? Dia perlu ilmu. Kan? Jadi kalau manusia tak tahu ilmu, tak tahu firman Allah, tak tahu kata Nabi, maka ilmunya tidak ada. Dia tak tahu apa itu syariat. Ketika itu dia dalam syubhat, dia keliru. Mana benar, mana salah. Antara teknik mengelirukan manusia dalam ilmu ni apa dia? Dalam surah 2 ayat 42 Allah kata apa? Wala talbisul haqqa bil batil. Jadi mencampur adukkan talbis al-haq bil batil. Mencampurkan hak dengan batil, maka manusia dah keliru. Mana salah, mana betul tak tahu. Ni yang bahaya. Ni yang dilakukan oleh siapa ni? Ayat ni? Ulama Yahudi dulu. Ulama Yahudi buat kerja ni ya. Nabi sampai pun orang masih keliru. Ada berlaku orang munafik kan? Suatu muncul orang munafik, kerja mereka lah juga. Dia duduk atas pagar, dia pun tak tahu Nabi betul, Yahudi pun betul. Ni pun betul, dia keliru kat situ. Dikelirukan. Campur aduk. Jadi Allah kata, wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul
haq wa antum ta'lamun. Bila campur hak dan batil, hak akan hilang. Tak boleh. Jadi kita tak boleh ada kompromi dalam hal tersebut sepatutnya, sebab dia membahayakan. Jadi hak dan batil ni banyaklah campur aduk, terutamanya dalam hal akidah, dalam hal ibadah dan dalam hal hukum hakam. 3 benda lah. Hak dan batil ni maknanya masuk hal apa? Akidah, tentang syirik, tentang tauhid, dalam hal ibadah, tentang mana yang sunnah, mana yang bukan sunnah, tentang hukum hakam. Hukum hakam ni halal dan haram, mana halal, mana haram. Faham 3 benda ni lah maksudnya hak dan batil. Dan yang paling bahaya ni ni nombor 1, ni nombor 2, ni nombor 3. Ini apa dia? Hal tauhid dan syirik. Patutnya manusia boleh beza mana tauhid, mana syirik. Hari ni orang tak tahu dah. Dia ingat tangkal pun boleh juga contohnya. Sedangkan Nabi kata syirik. Dia keliru kat situ. Dia ingat mandi safar boleh. Mandi safar tu dah difatwa haram. Tiba-tiba ada orang buat contohnya. Dia akhirnya keliru tak umat ni. Dia dah tahu dah mana syirik. Dia kata asalkan itikad dalam ni, kita yakin yang Allah yang ni. Mana boleh macam tu? Mana boleh sekadar itu keyakinan ni? Kalau itu kita bolehlah sembah berhala, tapi saya yakin yang menyembuhkan Allah. Boleh tak? Minta kat Tuan Sami, tak, memanglah ni semuanya ikhtiar je. Tapi yang menyembuhkan hanyalah Allah. Tauhid lagi ke tu? Tak. Nak orang keliru. Sebab dia campurkan hak dan batil. Jadi benda ni kena dipantras cukup-cukup. Nabi dah selesai dah bantras, tiba-tiba ada yang cuba naikkan balik. Cuba menjustify sesuatu yang totally salah. Nampak macam level yang sama pula. Syirik dengan tauhid jadi sama level. Faham ni kena bantras. Para dai kena cakap sekadar yang dia mampu tempat dia lah. Jadi ini perkara yang bahaya. Ibadah pun sama. Mana yang memang sunnah, mana yang bukan sunnah, kena jelas. Ni sama juga. Jadi mana sunnah, mana yang bid'ah. Mana yang bid'ah kena nyatakan. Ini kalimah ni rasa macam sebersalah pula nak cakap. Sedangkan Nabi banyak kali cakap. Macam tu. Dan yang ketiga, mana yang halal hukum ni, mana yang haram, mana halal, mana yang haram. Semua ni ada tak berlaku? Cuba dicampur adukkan, ada tak? Diramu sekali, ada tak? Ada. Ada yang buat sini, betul tak? Ada yang cuba mencemarkan sini. Ada yang cuba mencemarkan bahagian ni, betul tak? Semua ada. Pening tak nak bantras? Tiga-tiga kena bantras. Ada yang cuba halalkan apa yang Allah haramkan kan? Keliru. Mana? Jadi itulah perkara yang penting untuk kita faham. Jadi, kalau manusia ni rasa malu, lagi-lagi yang menyampaikan dia rasa malu dengan Allah, ada yang nak buat, berani tak dia nak cakap? Tak akan berani. Dia malu dengan Allah, dia tak akan berani. Ini antara perkara yang hari ni dah hilang. Malu dengan Allah. Ni syubhat ilmu. Syahwat adalah juga punca kepada hilangnya malu maruah manusia juga. Antaranya syahwat ni membina keyakinan manusia. Syahwat ni dia akan membina nafsu ni, dia akan bila ni lebih kuat, maka dia akan menunggang manusia ni kepada hati ni kepada iman. Iman dia berdasarkan syahwat dia. Iman dia berdasarkan syahwat dia. Cuba tengok surah Al-Baqarah. Allah kata kepada orang Yahudi dia ikut syahwat dia, akhirnya Allah biarkan iman dia percaya dengan apa yang syahwat dia nak. Hari ni orang nak beriman, dia nak Islam juga, tapi Islam ikut style dia, betul tak? Islam versi dia. Dia Islam tapi dia nak tudung ni tak payah pakai pun tak apa, kan? Syahwat dia sebenarnya, tapi dia nak justify agama tu ikut cara dia. Bahaya tak? Bahaya.
Akhirnya dia akan banyak langgar hukum Allah, tapi dia dah cuba justify yang dia kata kami tak langgar. Inilah benda je. Dalam surah Al-Baqarah, jap. Surah ayat Al-Baqarah ayat 93. Surah 2 ni ayat 93. Dua 93. Tadi 242 tu kan keliru dalam itu, namanya syubhat. Berlaku syubhat apabila hak dan batin ni bercampur aduk. Syahwat ni adalah kehendak, keinginan yang melampau terhadap sesuatu hal sehingga mengatasi, sehingga sanggup abaikan lah, menggadaikan segala-galanya. Itu syahwat. Tengok dalam surah 2 ayat 93. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Qalu sami'na wa 'asayna wa ushribu fi qulubihimul 'ijla bikufrihim. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Ingatlah ketika kami mengikat perjanjian dengan kamu, wahai Bani Israel, dan mengangkat ke atas kamu Bukit Tur. Jadi Bani Israel ni Allah nak buat perjanjian dengan dia, nak masuk Islam. Contohnya kita ni, kita nak masuk Islam, kena letak parang kat leher. Nak masuk tak nak? Contohnya lah, baru masuk, nak kena paksa. Sebab apa? Terlalu banyak sangat, banyak kali ingkar sampai apa? Mereka ni nak ikut perjanjian ni Allah ni, ikut kitab ni. Apa dia? Ketika tu dalam keadaan apa? Bukit kat atas kepala. Bila-bila masa boleh hempap, contoh. Sampai macam tu sekali Bani Israel ni. Khuzu ma atainakum biquwwah. Sekarang nampak ni bukit ni, ambil ni perjanjian ni, pegang dengan kuat dan taat, ikut setia dengan perjanjian ni. Allah kata. Apa mereka kata pula? Qalu, ini kata dalam hati, bukan nampak. Faham Sami'na, kita dengar dalam hati kerana takut tadi tu. Tapi apa? Asoyna, kami dahaka, tak nak taat. Nampak tak? Begitu sekali manusia. Sebab apa? Sebab apa? Sebab nafsu dia lebih kuat daripada takwa dia. Jadi bila cara orang kafir ni apa? Dia akan buat sesuatu yang dekat dengan nafsu manusia. Sebab tu dia bagi kita ni hiburan apa semua. Akhirnya dah termanja dengan nafsu, nak mengalahkan jadi susah. Nak kalahkan nafsu hari ni, nak kalahkan nafsu budak-budak muda ni, oh cukup payah dengan game dia kan. Nak kalahkan senang tak? Memang parah. Tu dia. Jadi apa berlaku bila dah macam ni? Memang dia nafsu dia suka nak buat berlawanan dengan apa yang Allah bilang. Wa ushribu fi qulubihimul ijla bikufrihim. Dia lazat juga nak buat patung anak lembu dia. Akhirnya apa? Allah terus serapkan, tuangkan, minumkan dia rasa lazat kepada keyakinan yang dia sendiri cenderung tadi. Ini. Jadi Allah serapkan terus rasa tu. Sebab tu manusia ni macam tu lah. Sebab tu bila kita banyak, antara yang bahaya lah apabila kita selalu melayan nafsu kita, kan? Yang dahulunya kita rasa jelek,
satu masa nanti kita rasa okey. Apa tu tanda tu? Allah dah tuangkan tu. Sebab itu kita tengok banyak agama semua kita tengok semuanya yang terjadi cenderung kat nafsu. Ada agama yang suka nari contohnya, suka lagu. Tengok agama dia dengan cara apa? Cara berlagu-lagu, betul tak? Contohnya Nasrani kan, dia punya kutubah dia lah, ada choir kan. Nafsu dia tu kepada muzik. Agama yang suka muzik-muzik ni cenderung sikit-sikit nak ni semua mesti nak kena muzik. Itu adalah agama berdasarkan hawa nafsu. Bahaya. Ni dua perkara penting. Satu, ilmu manusia keliru, dia sangka dia buat betul lah, rupanya tak betul. Satu lagi, agama yang cenderung ikut hawa nafsu dia. Sebab itu Allah kata dalam surah lain, manusia itu solat, tapi solat dia hanya sia-sia. Sebab apa? Semata-mata nafsu juga. Surah 19 ayat 59. Ini yang berlaku. Sebelum ni ayat ni kalau kita tengok tentang para nabi yang mulia, umat-umat dia yang taat kepada nabi, yang ikut perintah Allah. Oh, tadi tak habis lagi kita balik ayat tadi, kena habiskan tu. Surah 2 195. Surah 293 tadi, balik ayat 293 dulu. Tak habis lagi ayat dia. Tengok ni Allah kata apa? Qul bi'sama ya'murukum bihi iman. Iman. Allah guna kalimah apa? Iman. Iman ni maksudnya keyakinan. Allah katakan mereka ni, inilah seburuk-buruk keyakinan kamu, iaitu keimanan kamu yang menyuruh kamu buat kerja ni. Apa yang mendorong dia suka ke dalam tu? Dia yang beriman, yakin dengan benda tu. Nafsu dia yang menunggang tadi keyakinan ni. Sebab itulah, ingat nafsu manusia ni bila dia biar dia layan, dia akan membentuk keyakinan dia kepada benda tu. Bahaya. Faham? Dia melayani hidup dengan mewah-mewah kan? Akhirnya dia nak agama pun yang keyakinan yang sama. Dia akan cari agama yang sesuai dengan apa yang dia cenderung tadi. Faham? Bahaya. Sebab tu akhirnya orang cari agama, agama mesti ada dalam keadaan kewangan kan. Agama kerana apa? Motivasi. Kadang-kadang salah juga, kena tengok dulu. Orang akan suka magnet rezeki. Contoh, agama ni dia nampak dari sudut rezeki. Bukan rezeki kat situ. Agama ni nak apa? Selamat apa? Daripada azab Allah. Itu cita-cita orang beriman, akhirat. Tapi tak. Agama dia kena itu tadi. Faham? Kekeliruan yang berlaku kenapa? Sebab nafsu dia tadi. Kalau kira macam tu, tak pandailah siapa? Ashabul Kahfi. Semua ada, tiba lari masuk gua pula. Oh, tak pandailah dia ni beragama, tak ada rezeki kat dia. Kan? Lagi tak pandailah Nabi pula. Nabi pun tak pandailah juga. Kan? Macam itulah. Jadi, tengok agama itu sebenarnya apa? Nafsu itu yang akhirnya memandu orang ni. Dia rasa agama ni satu yang diperlukan dalam hidup. Tapi ikut kriteria saya. Agama ikut cara yang saya pilih. Bahaya tak agama macam tu? Tak. Agama adalah mutlak Allah punya dan Rasul punya. Allah dan Rasul. Tapi hari ini tidak. Sebab tu banyak akhirnya apa-apa yang datang dari Allah, dia akan tinggal, dia ambil sebahagian yang sesuai dengan dia, yang lain ditinggal. Kan? Kalau orang yang cenderung kepada agama ni tak tudung, dia ambil yang bahagian ni je, dia akan keluarkan ayat ini. Tapi ayat tudung tengok kan, hijab tak ada contohnya. Banyak tu jadi pluralisme, liberalisme semua sekali. Bahaya. Itu dia iman sebenarnya. Iman itu berdasarkan nafsu dia. In kuntum mu'minin. Jika kamu beriman, inilah iman yang paling buruk untuk kamu. Tak patut macam ni. Jadi balik. Kemudian surah 19 ayat 59. Baca daripada ayat sebelum. Ni cerita orang beriman yang sebenar. Tengok sikap orang beriman dulu. Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ulaika alladhina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam. وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. Jadi mereka ini iaitu orang beriman yang ikut Nabi dan Rasul, taat dekat Allah dan Rasul ni adalah orang-orang yang Allah telah beri nikmat ke atas mereka, daripada kalangan para Nabi, daripada zuriat Nabi Adam, dan daripada orang yang kami bawa bersama Nabi Nuh di dalam kapal, dan daripada keturunan Ibrahim dan Nabi Israel ni maknanya apa? Yaqub. Israel itu maknanya Nabi Yaqub. Wa mimman hadaina wajtabaina, dan daripada orang yang kami beri petunjuk dan kami pilih. Apa sikap mereka apabila tutla alaihim ayatul rahman, apabila dibaca kepada mereka ayat-ayat Allah, kalam Allah, kharru sujada, mereka segera menyungkuh sujud dan menangis kerana rasa takut dan malu kepada Allah ni. Kemudian berlakunya setelah itu apa dia? Bukan lagi dengan sikap ni dah. Dia tak rasa tersentuh dengan ayat Allah. Dia tak lagi mentakzimkan Allah dan Rasul lagi dah. Tapi dia mentakzimkan hawa nafsu dia. Fa khalafa min ba'dihim khalfun, lalu telah menggantikan sesudah mereka ini tadi yang bersikap ini satu lagi golongan adaa'us solah. Apa ni? Adaa'us solah maknanya mensia-siakan solat. Mensia-siakan solat. Bukan tarku. Tarku tinggal terus kan, dah tak solat. Bila tak solat, nama dia apa? Itu bukan Islam dah. Itu kafir yang tak solat ni. Ayat ni cerita pasal orang yang mengaku ikut Nabi. Faham? Ayat ni cerita generasi yang sama, yang menggantikan Nabi dulu yang beriman. Muslim juga. Tapi apa berlaku? Ada'u solah. Solat dia tak ada makna lagi dah macam dulu. Bila baca ayat Allah, ada lagi yang menyebabkan dia menyungkur sujud, nangis, rasa apa-apa? Tak ada. Dia beragama tapi atas hawa nafsu. Apa berlaku? Wattaba'us syahwat. Dia ikut syahwat. Fasawfa yalqauna ghayya, maka kelak mereka akan dicampak dalam lembah ghai, khas untuk golongan ni. Lembah ghai dalam neraka. Salah satu nama juga. Jadi ini penyakit yang berbahaya yang melanda manusia apabila apa membiarkan tadi hawa nafsu ini dituruti. Dan inilah kerja-kerja orang-orang kafir. Sebab itu dalam contohnya surah 41, modus dia nak hancurkan kita ni dengan keliru ni. Dia campur adukkan hak dan batil lagi. Dia akan jauhkan kita daripada petunjuk Quran. Surah 41 ayat 26. Dijauhkan daripada ni. Ni sebab apa? Inilah dia punya kekuatan paling utama manusia, umat Islam. Kalau mereka boleh kharru sujadan ni, wa buqiya macam ayat tadi ni, kan? Habislah pun, rosaklah apa dia punya rancangan. Sebab itu mereka cuba jauhkan ni dengan membuat satu benda yang cenderung kepada syahwat dan syubhat tadi. Dipancing tu. Surah 41 ayat 26. Tengok orang-orang kafir kata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun.
Jadi orang-orang kafir ni apa dia kata la tasma'u li hadzal Quran, kepada golongan dia sendiri, jangan kamu cuba-cuba nak dengar Quran ni, walghaw fihi, dan buatlah kekecohan. Tengok di sini jeritan, nyanyian dari rendah. Ni ada. Betul lah. Hari ni ada tak benda ni? Ada kan? Yang lebih malang apa dia? Yang lebih malang, dia cuba diserapkan pula dalam agama pula, sama-sama pula, lagi keliru pula. Dah memula ini je, tiba-tiba dia campur pula, adukkan hak dengan batil pula, sama dengan ni pula, dah keliru juga. Jadi boleh tak Quran dengan nyanyian ni campur? Oh, tak boleh. Macam mana pula orang tu dia nak hafal Quran kononnya, nak fahami Quran, tiba dalam pada tu apa? Wah, dia cenderung banyak pula lagu dia nak kena hafal pula. Takkan mudah, takkan boleh. Takkan boleh. Jadi inilah kerja ni. Tengok, la'allakum taglibun, supaya kamu dapat kalahkan mereka. Taglibun ni kamu dapat kalahkan. Banyak kali lah kita asyik kalah aja kan. Mereka tak payah hantar peluru pun. Kan? Tak payah susah nak tembak ke peluru, tak payah. Ini dia, peluru ni je dia hantar. Dalam surah 10 ayat 15, ni pun sama. Akhirnya berlaku apa? Manusia tak suka. Banyak sangat Quran ni, dia rasa tak payahlah, boring, alih lain pula. Sama juga. Ayat ni 10 ayat 15. Inilah bila manusia dah dikuasai oleh syahwat tadi. Ditambah lagi pula dia hidup dalam keadaan syubhat, penuh syubhat, keliru pula tadi. Lagi mudahlah dia diperdaya. Surah 10 ayat 15. Sama juga. Tengok ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'ana a'ti bi qur'anin ghairi hadza aw baddil. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayhi inni akhafu in asaitu rabbi 'adzaba yaumin adzim. Bila dibaca ke atas mereka ayat-ayat kami yang penuh penjelasan, iaitu Quran ni, diterangkan, ditadaburkan dan sebagainya. Bayinat ni maknanya bukan baca. Sebab itu tak panggil wa iza quri'a, bukan quri'a. Tutla ni baca bagi faham. Qala allazina la yarjuna liqa'ana na'ti bil Quran. Berkatalah orang-orang yang tidak yakin kepada hari akhirat ni, dia tak beriman kepada akhirat ni dengan sebenar-benar. Dia kata? Na'ti bil Quran ni ghairi hadza aw badil. Bawa bacaan yang lain atau gantikan dia. Faham Bawa pendapat lain atau gantikan. Ini kita kena cakap lain ni. Ini sebenarnya makna dia lain ni. Tak boleh ambil macam ni. Faham Gantikan Quran yang lain. Kul ma yakunu li, kata Nabi apa dia? Allah suruh Nabi cakap, tidaklah aku ini ada kelayakan, ada autoriti untuk ganti yang lain, ikut idea aku sendiri. Nabi pun tak berhak untuk ikut dia punya keinginan sendiri, nafsi, ikut nafsu dia. Nampak Nabi, Quran ni wahyu, bukan ikut nafsu Nabi. In wa illa wahyu yuha, melainkan wahyu yang diberikan daripada Allah. In attabi'u illa ma yuha ilayya, aku hanya ikut apa yang diwahyukan kepadaku. Inni akhafu, dan aku amat takut. Kata ulama, akhafu ni bermakna istahya, aku juga amat malu. Terjemahan dia, akhfa ni juga aku amat malu. Dalam ayat lain juga
yastaghfuna minallah wala yastaghfuna minan nas. Yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna minallah tu ada satu ayat. Tersilap saya surah An-Nisa. Mereka takut kepada manusia tapi tak takut kepada Allah. Ulama sebut apa? Yastahyuna minan nas. Mereka malu kepada manusia tapi tak malu kepada Allah. Itu. Surah, jap kita buka. Di sini surah An-Nisa. Jadi inni akhafu, sebenarnya aku malu. Aku takut kalau aku dahaka kepada Tuhanku, aku dapat azab yang amat dahsyat. Berkenaan dengan tadi surah 4 ayat 108 103 108. Jadi dia tak malu kepada surah 4 An-Nisa. Kita sepatut malu kepada Allah. 4:108. Jadi manusia ini ada kalangan manusia Allah sebutkan yastaghfuna minan nas. Mereka takut, bimbang, khawatir cemuhan manusia. Mereka bimbang, khawatir, malu pandangan-pandangan manusia. Kan? Yastaghfuna minan nas. Tapi apa? Wala yastaghfuna minallah, tapi mereka tidak malu kepada Allah. Ulama sebutkan tafsiran dia ni yastahyuna minan nasi wala yastahyuna minallah, juga makna dia. Mereka lebih malu lemparan-lemparan daripada mulut-mulut manusia, pandangan-pandangan manusia untuk menyatakan kebenaran ni, lebih malu daripada Allah mandang dia nanti. Wala yastaghfuna minallah. Sedangkan Allah kata apa? Wa hum ma'ahum izubayyituna ma la yarda minal qaul. Sedangkan dia tak sedar yang Allah yang bersama, memerhatikan ketika mereka sedang mengikat janji, berbaiat sesuatu perkara yang Allah tak redha daripada ucapan dia. Dia cakap benda yang dusta kepada Allah, jadi Allah tak redha, tapi dia tak rasa malu. Sedangkan dia tak sedar yang Allah sedang perhatikan ucapan dia. Sedangkan apa dia, Allah ni tahu khainatil a'yuni wa ma tukhfis sudur, kan? Allah ni tahu apa yang mata kita lirik ke mana pun. Allah tahu kejahatan mata kita, bahkan apa yang tersembunyi dalam dada kita. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhit, dan Allah itu maha meliputi apa yang mereka lakukan. Sejak daripada mereka kecil sampailah mereka meninggal, Allah tahu semua dengan detail sikap-sikap mereka. Sebab itulah sepatutnya kita lebih malu kepada Allah yang tahu setiap gerak-geri. Kalau manusia ni apa, kat depan ni okeylah, dia tak tahu sebaliknya. Jadi sepatutnya lebih malu kepada Allah. Sebab itulah malu ini memanglah memberi kesan yang baik, tidak ada yang buruk. Tadi kita surah habis dah kan, surah 10-15. Begitulah keadaan dia. Kupasan tentang ni tadi. Pemikiran bahayanya sedang menguasai ahli dunia. Ini adalah usaha mengikis sifat malu dengan apa dia? Diwujudkanlah, biarkan pergaulan bebas, dedah aurat, dan juga disadurkan dengan macam-macam, kan? Macam-macam perkara yang memang cenderung ke arah ini, memudahkan lagi pula proses ni untuk manusia berleluasa buat bebas. Jadi ia bukan saja berlaku ketika interaksi sama manusia, tapi berleluasa tersebar ke tengah masyarakat melalui peranan media masa, televisyen, akhbar dan majalah. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya Rasulullah SAW lalu di hadapan seorang lelaki Ansar yang sedang menasihati saudaranya tentang malu. Baginda lalu bersabda, ada seorang lelaki Ansar dia malu. Saya tak ingat hadis ni panjang sebenarnya. Apa yang dia punya malu tentang apalah, sesuatulah. Lalu Nabi tegur, da'hu fa innal haya'a minal iman. Biarkan dia, sehingga semua malu ni termasuk bahagian iman. Daripada Imran bin Husain katanya Rasulullah SAW bersabda, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu itu tiada kesannya melainkan kebaikan. Apakah malu yang paling tinggi? Malu kepada siapa maksudnya? Allah. Dan yang terakhir ni, malu ni ada dua ni, malu kepada Rasul dan malu kepada yang ketiga manusia lah. Malu kepada semua orang, malu kepada al-mu'min lah,
mukminun, orang yang beriman. Adapun kita boleh pecahkan lagi yang keempat ni, malu kepada makhluk, an-nas lah, kepada semua manusia. Ini yang terakhir lah, yang rendah tabi'i, kan? Ini malu ni datang sifat tabi'i. Yang malu kat manusia ni, orang kafir pun malu juga, kan? Adalah sifatnya sikit. Tapi yang paling tinggi ni, bermula daripada malu kepada Allah, akan melahirkan kesempurnaan iman kepada perkara-perkara yang lain. Sebab itu kata para ulama tentang malu ni, kenapa malu ni penting Nabi sebut? Kenapa malu ni amat penting dipupuk? Sifat malu kepada Allah ni amat penting. Nabi kata, para ulama kata, jadi kenapa sifat malu amat penting? Para ulama kata, dia sebut tentang hadis ni, li'anna al-haya, kerana al-haya'u, al-haya'a huwa sabab sababul aqwa fi qiyamil ard bijami'i syu'batul iman. Kenapa sifat malu amat penting? Kata ulama, kerana sesungguhnya malu itu ia adalah sebab yang paling kuat. Kenapa sifat malu amat penting ada kepada setiap orang beriman? Kan? Tak boleh pisah, malu dengan iman tak boleh pisah. Kenapa? Kerana ulama kata, kerana sesungguhnya malu itu dia adalah sebab yang paling utama, paling kuat sekali untuk qiyamil ard, untuk manusia ni menegakkan kebenaran di muka bumi. Ni adalah qiyami haq fil ard, menegakkan muka bumi ini, mengimarahkan bumi ini dengan orang beriman ni, dengan kesemua cabang-cabang iman, dengan mengumpulkan semua cabang-cabang iman. Malu ni adalah dia kumpulkan semua cabang iman ni. Semua cabang iman ni terkumpulnya sifat malu dalam dia. La ilaha illallah ada malu. Ni pun betul tak? Yang last kali ni ada malu tak? Dia lalu ada orang, contohnya ada benda halangan kan. Kalau orang tu ada rasa malu, aku dah lalu tadi ni, aku tak angkat ni. Malu kan? Menyebabkan dia buat tak? Yes, itulah dia. Semua cabang iman mesti kena ada sifat malu. Tak boleh pisah. Itulah kata ulama, dia adalah sebab yang kuat untuk apa? Manusia ni mampu untuk lakukan amal soleh. Jadi kalau tak ada malu, buatlah apa suka, tak jadi apa-apa. Kan? Maknanya hari ni kenapa agak-agak Islam mundur, lemah dan macam-macam? Kerana umat Islam sendiri telah hilang sifat malu. Wa'iyyazubillah. Jadi itu penting. Terutamanya nampak malu, adab sopan depan orang tu, tapi dekat belakang jadi apa? Nampak tak? Sebab apa? Sebab dia tak ada malu yang paling utama. Malu kepada apa? Allah dan Rasul lah tunggak kepada malu. Sebab tu iman paling utama, la ilaha illallah. Ramai orang dia suka, dia belajar adab. Kalau orang kafir ajar tak adab malu? Ajarlah kan? Adalah belajar. Tapi dia tak ajar adab malu dalam bentuk tauhid kepada Allah. Itu sebenarnya yang patut ajar. Islam ajar tu. Itulah membezakan kita dengan agama lain. Nilai murni tak sama. Islam sendiri ada dia punya tersendiri. Baik, kemuliaan dia. Saya rasa cukup sampai sini kot. Sebelah dah. Aku sebelah. Nanti kita sambung lagi berkaitan dengan hadis ini tentang malu.
Baik, jadi sampai sini dulu untuk pagi ini. Aku qulu qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'na jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Sama